Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua orang, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, YB, Tan Sri dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah. So macam mana guys? Okay, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. And macam mana raya tahun ni berbeza sikit kan. So saya pun banyaklah beza, right? Tak ada buat open house, tak ada pergi ke mana-mana pun. So first day raya tu alhamdulillah saya punya rumah parents saya dekat dalam daerah yang sama. So daripada rumah saya ke rumah parents saya lebih kurang 10 minit je. Okay. Tu saya bersyukurlah. Okay, 10 minit saja, maknanya saya boleh pergi ulang-alik tengok parents saya selalu kan. And pagi raya tu memang dekat rumah parents lah, okay, kat rumah parents, and tak ada pergi mana-mana pun. So sekarang ni dah back to work. So korang macam mana? Masih lagi dalam mood beraya? Masih lagi makan lemang ke apa ke? Masih lagi malas nak buat kerja? Okay, itu perkara, itu simptom-simptom biasa tu sebenarnya. Memang kalau raya je nak start balik kerja tu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Memang dia punya tahap malas tu, nak tengok dia punya tahap malas tu lepas raya dululah. Tapi sekarang ni beza ni bila PKPB ni, raya COVID 2020 ni, saya tak rasa benda tu. Sebab apa? Mungkin sebab environment tu tak ada lah kot. Okay, kita tak ada surrounding tu kan. Jadi kita punya raya tu berbeza, tak macam dulu. Even saya pun tak jumpa saya punya makcik-makcik, pakcik-pakcik. Okay, atuk saya pun masih lagi hidup alhamdulillah. Dan dia duduk dekat Ulu Jam. Memanglah kita boleh pergi kan masa first raya, tapi sebabkan dia tua, jadi tak nak ambil lah risiko untuk pergi ke sana semua kan. So hari ni dah raya keempat. Raya keempat. Raya pertama, raya kedua, ketiga, betul lah, raya keempat. Hari ni raya keempat. And guys, okay, banyak benda yang berlaku sekarang ni dekat dalam dunia. Saya pun tak tahu lah apa yang akan berlaku in the future. But the truth is, apa yang saya predict lah, okay, apa yang saya bukannya pakar ekonomi, tapi apa yang saya melalui apa hasil-hasil daripada bacaan saya, apa yang saya sendiri baca, apa saya sendiri ulang kaji, dari segi apa yang saya research, memang kita heading towards ekonomi punya recession, okay, economic collapse. Now benda ni mungkin dia akan lebih terasa beberapa bulan daripada sekarang, but for us entrepreneur, usahawan, okay, macam saya dan juga anda yang memang kita berniaga sepenuhnya 100%, okay, even for those of you yang masih lagi bekerja dan korang affected dengan korang punya kerja, betul tak, and korang nak cari besar income ke apa ke, korang nak start business ke apa ke. Now this video is for you. Sebab apa? Sebab dia lain sikit daripada yang lain. Okay, saya tak cerita pasal, dalam video ni saya tak cerita pasal ads, advertising, marketing dan juga sales. Seperti mana apa yang anda tahu, memang saya, topik-topik saya sebelum ni memang semuanya berkenaan dengan advertising, marketing dan juga sales. Tapi now saya akan buat dia berbeza sedikit. Saya akan tackle satu soalan. Alright? Saya akan tackle satu soalan, iaitu jawapan sebenar. Okay, jawapan sebenar. Kenapa? Okay, ramai orang gagal. Kenapa ramai orang gagal? Okay, so saya tahu mungkin korang pernah dengar daripada sifu-sifu kat luar sana, tapi kali ni saya memang nak betul-betul go deep dan saya nak kupas satu persatu dan kenapa exactly. Okay, exactly. Kenapa exactly ramai orang gagal. Now once you tahu benda ni, so you boleh identify, you boleh reflect balik kenapa you gagal. Now kalau you ada salah satu simptom seperti apa yang saya akan explain dekat dalam training ni, now might as well you look back, ataupun you cari ilham, ataupun you muhasabah diri you, tengok balik cermin dan tengok mana kesilapan you supaya you boleh repair ataupun you boleh perbaiki apa kesilapan you. Okay, so first kali kenapa orang gagal? Okay, first kali kita nak tahu kenapa ramai orang gagal dalam dunia keusahawanan. Okay, dalam dunia keusahawanan, dalam perniagaan, dalam bisnes. Alright. Okay, so jawapan pertama sekali yang ramai saya dapat
susah. So kalau susah, right, ada juga segelintir yang berjaya, betul tak? So dia memang susah. Alright, dia memang susah. Saya tak nafikan dia tak senang dan dia taklah semudah seperti apa yang ramai orang sangkakan. Okay, memang kalau macam saya pun, saya akan motivate diri saya, semua orang boleh buat. Okay, it's not that hard, semua orang boleh buat. Kalau susah, kenapa ada je orang yang berjaya? Kenapa orang tak berjaya? Kenapa ada orang yang berjaya? Okay, kenapa aku tak boleh berjaya macam dia? Okay, maknanya susah tu dia bukan jawapan yang sebenar. Okay, sebab susah tu dia bergantung kepada kita punya kesanggupan untuk berjaya. Alright, ramai orang yang dia dah struggle for beberapa tahun dalam dia punya bisnes. Jadi susah tu dah jadi perkara biasa. Dia dah kebal. Alright, jadi dah kebal. Jadi susah ni again, kita kena work things out, kita kena work it out. Daripada susah, bila kita dah lama-lama dalam perniagaan, kita dah melalui fasa bermacam-macam, jadi fasa jatuh bangun. Jadi susah tu dah bukan lagi terminologi ataupun ayat yang kita guna. Okay, so susah tu is a process yang semua orang boleh go through, but itu bukan jawapan yang sebenar kenapa ramai orang gagal. Alright, bukan jawapan yang sebenar. So kedua, menggunakan taktik yang salah. Adakah ia menggunakan taktik yang salah? Alright, saya tak rasa taktik yang salah, sebab kalau you rakyat jelata, okay, you common folks, you common people, dan you ingin berniaga, okay, you nak cari side extra income untuk you punya family, apa you buat? Pertama sekali, you akan cari pergi keluar sana, you pergi ke mana-mana seminar, kursus ke apa ke, okay, you belajar melalui online, dan you belajar taktik. Now I'm sure mereka yang ajar you taktik tu, okay, sifu-sifu Mahadewa kat luar sana yang ajar you taktik tu, of course dia akan ajar you benda yang betul. Okay, dia akan ajar you benda yang apa yang mereka sendiri apply dalam dia punya business. Betul tak? Okay, so it's a proven concept, it's a proven tactic. Okay, it's just a matter of you buat ataupun tak. Tapi that is not the real answer. Kenapa ramai orang gagal? Okay, sebab kalau nak ikut taktik, banyak taktik yang betul. Jadi dia bukan taktik sebenarnya. As long kalau you ikut taktik yang betul, you boleh je berjaya, tak ada masalah. Tapi itu kan jawapan yang sebenar. Alright, adakah lokasi? Azri, saya susah nak berjaya sebab saya duduk dekat Perlis, betul-betul hulu. And dekat situ internet slow, tak ada banyak event, dan saya tak ada environment ataupun kawan-kawan yang suka berniaga. Lepas tu orang-orang kat Perlis pun dia tak macam orang kat KL. Orang kat KL ni dia lebih modern, okay, macam-macam benda. Dia punya spending power pun jauh lebih tinggi daripada orang Perlis. Orang Perlis ni orang kampung, apalah dia nak beli melalui online, betul tak? Jadi again, okay, sebenarnya bukan location is never, okay, dia bukan, tak pernah jadi sekali pun jawapan ataupun the reason kenapa ramai orang gagal. Okay, so adakah ianya disebabkan IQ? Alright, now if it's kalau jawapan dia adalah IQ, bermaksud ramai je profesor madya ataupun doktor yang berjaya dalam bisnes, betul tak? Tapi mereka tak berjaya dalam bisnes pun, mereka berjaya dalam orang punya career. Okay, now saya berkatakan, okay, IQ mereka yang contoh macam saya, okay, saya ada SPM. Adakah itu menjadikan dia satu benchmark? Kalau saya SPM, adakah itu menjadikan satu benchmark yang IQ tu adalah benchmark untuk orang berjaya? Of course not. Sebab saya sendiri ramai gila kawan-kawan yang tak belajar tinggi pun tapi sangat kaya raya dalam perniagaan. Okay? Jadi IQ tu dia tak ada correlation dengan berjaya ataupun tidak. Okay, tak ada kena-mengena. Alright, IQ tinggi, alhamdulillah boleh berjaya. IQ rendah pun alhamdulillah boleh berjaya. Okay, dia tak ada masalah. Tak kisahlah you SPM ke, degree holder ke, master holder ke, doktor sekalipun, alright, IQ tak ada kena-mengena dengan berjaya ataupun gagal. Now, jawapan yang sebenar, okay, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang sebenar kenapa ramai gila, okay, jawapan sebenar kenapa ramai gila orang yang gagal adalah disebabkan mereka tak ada fokus. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, inilah jawapan dia yang sebenar. Dari dua benda. Okay, ni yang pertama. Okay, ni yang pertama. Pertama sekali, dia tak ada fokus. Alright, dia tak ada fokus. Sebab, okay, bila kita fokus kepada sesuatu, you perasan tak? Bila you fokus kepada sesuatu, lahirlah energi. Okay, lahirlah energi dalam kita punya diri kita. Maknanya kita bersemangat. Sebab kita nak fokus untuk dapatkan sesuatu. Bila kita fokus,
kita dapat energy. Bila kita dapat energy, kita buat tindakan, maka hasillah results. Okay, results itu akan hanya datang sekiranya kita letak energy dekat sesuatu task, satu tugas, satu benda. Tapi in order untuk kita dapatkan energy tu adalah disebabkan fokus. Now, fokus ni, bila saya bercakap cerita pasal fokus, okay, let's say kita dalam dunia keusahawanan. Alright, kita dalam dunia keusahawanan. Now, pertama sekali, you kena identify apa benda yang you nak fokus dalam you punya kehidupan. Okay, so kita nak fokus kepada sukses. Kita nak fokus kepada sukses. Tapi apa dia sukses sebenarnya? Apa definisi of sukses dalam diri you? So, ada orang yang dia nak berjaya, okay, dalam kesihatan. Ada orang yang nak berjaya dalam family, okay, dalam dia punya relationship, okay. Ada orang nak berjaya dalam akhirat, okay. Now, kita ambil dia dalam generally speaking, okay. Kita ambil terms dalam ayat keusahawanan. So, sukses, kita refer dia selalunya kepada duit. Betul tak? Duit. Alright, duit. So, kita nak buat duit. Okay. Dalam bisnes, you nak buat duit. Kalau you tak buat duit, jangan berniaga. Itu je. Saya bagi tahu benda tu je. Alang-alang you berniaga, buat duit kau. Alright, lepas tu tak kisahlah you nak buat apa, you nak sedekah ke, you nak infak ke, you nak bagi kat sesiapa yang you nak ke, you nak tolong lagi ramai orang ke, apa ke, terpulang. Tapi at the end of the day, sebelum you nak buat semua benda kerja amal tu semua, okay, you kena ada duit. Betul tak? Macam mana dia dapat duit? Daripada you punya perniagaan. So let's say kita ambil dia generally speaking, okay, sukses, definisi sukses untuk kita semua sebagai usahawanan, okay, keusahawanan, betul kan? Keusahawanan, okay. Sebagai entrepreneur, kita nak buat RM, let's say kita nak buat RM RM30,000 sebulan. Wow. Right. Now, RM30,000 sebulan tu, saya tak tahulah dengan anda, tapi saya rasa RM30,000 sebulan tu, okay, banyak. Dan orang yang dapat RM30,000 sebulan tu, mungkin dekat Malaysia ni, boleh dikatakan hanya top 7%. Okay, top 7% yang buat secara konsisten. Top 7 to 6% lah, lebih kurang itu. Alright. Most of the time, mereka yang berniaga tak dapat pun buat RM30,000 sebulan. Income, kita you punya income. Alright, you punya income. So, you nak berniaga sampailah you ada income sebanyak RM30,000 sebulan. Okay, RM30,000 sebulan. Now, you nak fokus. You fokus nak dapat RM30,000 sebulan ni. Betul tak? You fokus nak dapat RM30,000 sebulan. Okay? Tapi apa yang berlaku? Right? Tapi apa yang berlaku? Disebabkan you tak fokus, you lack of focus daripada you nak buat RM30,000 sebulan ni. Apa yang berlaku? Alright, dekat sinilah datangnya masalah-masalah kerja. Okay, kerja-kerja lain. Ataupun kalau misalnya you masih lagi bekerja, kerja je lah. Okay, kerja you ke office. Dekat sini, lack of focus disebabkan grup-grup Facebook yang you dah join. Contoh dia, apa yang anda tak masak hari ni. Masak apa tak jadi hari ni. Apa benda yang tak masak hari ni. Masak apa yang tak jadi hari ni. Okay, grup-grup yang lain. Dekat sini, you selalu baca berita sekarang ni. Betul tak? And then lepas tu, dekat sini kita ada social media. So of course kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Lepas tu kita risau tentang kita punya health. Okay, lepas tu dekat sini pasal politik. Okay, tak habis cerita pasal politik. Betul tak? So instead of you nak fokus daripada buat tiga, ingat apa yang you fokus, dekat situ lah lahirnya energy. So sekarang ni, instead of you 100% fokus, okay, instead of you fokus 100% dekat you nak buat duit, ingat kita fokus nak buat duit sekarang ni. Kita fokus nak buat duit. Tapi instead of you fokus 100%, sekarang ni dia dah bagi kepada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lepas tu you apa lagi? Entertainment. Okay, entertainment ni contoh dia macam Netflix. Right. Lepas tu kita ada COVID-19 lah sekarang ni, betul tak? COVID-19 punya hal. Right. Lepas tu kita ada masalah dengan kawan lah, betul tak? Okay, lepas tu masalah dengan family lah. Okay, so instead of sepatutnya kita kena fokus 100% supaya kita boleh menggunakan 100% energy untuk cari RM30,000 sebulan. Sekarang ni kita terpaksa bahagikan dengan semua benda ni. Nampak tak? Dengan semua benda ni. So sekarang ni daripada 100% sepatutnya you fokus, sekarang you hanya ada 10% saja untuk fokus on your business, untuk you punya business, supaya you boleh dapat RM30,000 sebulan. Nampak tak? Beza tau.
beza you fokus 100% dengan 10%. Sebab apa? Sebab sekarang ni daripada energy you sepatutnya maximiskan kepada you punya business, tapi sekarang ni you bahagikan dia dekat apa tau? Dekat semua-semua ni. Ini adalah semuanya distraction. Semua ni adalah distraction. Semua inilah yang akan membuatkan kita punya fokus tu hilang. Guys, percaya cakap saya guys. Alright. Walaupun you rasa benda ni nampak macam remeh-temeh, tapi percaya cakap saya, the number one reason kenapa ramai gila orang gagal disebabkan tak ada fokus. Tak ada fokus. Alright. So macam mana kita nak dapatkan fokus ni? Apa dia fokus sebenarnya? Apakah definisi fokus? So dalam dunia usaha, dalam dunia bisnes, apa yang dipanggil sebagai fokus? Sebelum kita nak fokus, kebanyakan usahawan dia tak boleh fokus. Sebab apa? Sebab saya buat pen warna merah. Disebabkan dia tak jelas. Dia tak jelas dengan apa yang dia kena buat. Dia tak ada crystal clear. Dia tak ada clarity. Tak ada clarity, tak jelas. Tak tahu apa nak buat sebenarnya. Dia dah masuk bermacam-macam jenis seminar. Dia dah masuk dalam macam-macam jenis workshop. Dia dah enroll dalam berbagai-bagai jenis online training. Tapi satu pun dia tak jalan. Tak tahu apa yang nak buat. First step nak kena buat apa. Second step nak kena buat apa. Ataupun ada juga clarity ni boleh katakan, kalau aku buat macam ni, kalau tak jadi, kenapa? Macam mana Itu pun clarity. Dia takut. Sebab apa? Sebab dia tak jelas. Dia tak tahu apa yang dia buat tu boleh menghasilkan result. Jadi bila dia takut, bila dia tak fokus, apa dia buat? Dia tengok social media. Dia akan buka cerita pasal politik. Dia lebih lagi banyak komen tentang politik. Nampak tak? Dia banyak lagi consume berita-berita pasal COVID-19 daripada sepatutnya apa yang dia kena fokus adalah dia punya business. Alright? Now, saya nak tarik anda keluar sekejap dalam dunia fokus ni, dan saya nak bagi anda nampak the overall big picture. Big picture dengan sepatutnya apa yang anda boleh buat sekarang ni. Fokus. Pertama sekali, apa you nak kena buat sekarang ni? You kena cari satu business. You kena ada satu business. Right? You kena ada business. Jadi tak kisahlah business you apa. So, let's say business you jadi dropship kepada product founder, ataupun you buat affiliate kepada digital product. Maknanya you buat commission, ataupun you buat business network marketing, ataupun you buat insurance, ataupun you jual kereta, ataupun you agent hartanah. Tak kisahlah apa saja. Tapi you ada satu business. Now, bila you satu business, dalam dunia keusahawanan, dia ada 3 benda ni je. Sepatutnya apa yang you kena buat. 3 benda ni saja. Pertama sekali, you kena tahu macam mana nak menggunakan advertising. Pertama sekali, you kena tahu macam mana nak menggunakan advertising. So advertising ni contoh dia macam Facebook ads, Instagram ads, YouTube ads. Itu advertising. Kedua, you kena tahu macam mana nak buat marketing. So dekat sini kita ada follow up, betul tak? Kita ada marketing funnel, kita ada content marketing, semua tu, kita ada retargeting, and then you kena tahu macam mana nak buat sales. So sales ni selalunya kita akan refer kepada sales script, copywriting, video sales letter, betul tak? Webinar, ataupun you punya Shopee landing page. Itu semuanya adalah you punya sales process. Ataupun dekat WhatsApp, macam mana you train you punya agent-agent untuk bagi template-template dekat WhatsApp supaya dia boleh close. Right? So ini adalah you kena jelas dengan kesemua-semua ni. Kalau you tak jelas, then macam mana you nak buat business? So you kena jelas apa proses. What is the process? Macam mana first kali nak buat advertising? Apa you kena buat untuk advertising? Macam mana nak buat marketing supaya orang tu boleh beli daripada kita? Supaya orang tu yakin untuk beli daripada kita? Sales. Macam mana kita nak close the transaction? Semua ini adalah apa yang dinamakan, this is what we call secara menyeluruhnya, is a process. Ataupun dipanggil sistem. Sistem ataupun proses. Dan sistem dan juga proses ni, dia boleh duplicate. Tuan-tuan dan puan-puan. Duplicate ni maksudnya once you faham dia punya sistem dan juga proses, you boleh jual apa saja, you boleh masuk dalam apa saja market sekalipun,
now you still akan buat jualan, you still akan ada business, you still mampu boleh buat jualan. So apa? Sebab semua ini, right, adalah proses. Semuanya proses. Is a process. Right? So macam mana nak belajar benda ni? Macam mana nak buat benda ni? Okay, apa yang you kena buat next? Next, okay, you kena fokus untuk train your mind. Okay, you kena fokus untuk train your mind. Sebab kalau you tak ada mindset, kalau you tak ada ilmu, kalau cara pemikiran you tak, kalau nak jadi usahawan, you kena berfikir seperti usahawan. Kalau you nak berniaga, you kena ada skill marketing and sales and advertising. Kalau you buat bisnes dekat internet lah. Okay, advertising, salah satu skill yang sangat-sangat crucial yang you kena tahu. Okay, so ada dua benda sebenarnya. Pertama sekali, you kena exercise you punya mind, okay, untuk shift you punya mindset. Percaya kat saya, semuanya bermula daripada kita punya mindset, cara you berfikir. Alright, very important, cara you berfikir sebagai seorang usahawan. Kalau you berfikir tak seperti seorang usahawan, susah untuk you berniaga. Alright, sebab apa? Sebab ada orang cakap, sebab kita contoh macam ni, kalau you tak faham tentang advertising, you akan rasa advertising tu adalah satu pembaziran. Tapi kalau you faham yang advertising ini adalah cara yang paling pantas, paling cepat, paling efisien untuk dapatkan customer dan juga sales, you of course akan advertise setiap hari. Nampak tak? Pemahaman you berbeza, cara you berfikir berbeza, tak sama. Jadi you kena tukar you punya old mindset kepada new mindset. Macam mana cara dia? Train your mind. Train your mind. Kedua, skill buat marketing funnel, skill buat ads, skill buat sales, skill copywriting, skill bercakap, skill buat live. Itu semuanya adalah skill. Skill buat email, skill buat messenger chatbot. Itu semuanya adalah skill set. Lagi besar you punya skill set, lagi tinggi you akan dibayar. Alright. So kalau you tak ada semua ni, okay, kalau you tak ada semua ni, then focus on learn. Belajar, tuan-tuan dan puan, belajar. Cari benda ni. Alright, cari. Now, belajar ni dia ada ilmu dia juga. Okay, untuk belajar ni, untuk dapatkan kesemua ni, you kena belajar, you kena fokus on learning. Sekarang ni kalau you tak ada apa-apa, you masih lagi belum ada apa-apa dalam you punya business, you belum ada lagi result, okay, pertama sekali betul-betul zero-rise your mind. Zero-rise your mind as if you tak ada apa-apa. You tak ada apa-apa dong. Alright. Dan belajar ni dia ibarat macam, tak silap saya Saidina Ali cakap, okay, Saidina Ali, dia kata nak belajar ni dia ibarat seperti memburu ayam, tak silap saya. Okay, you kena buru, you kena kejar ayam tu, you kena kejar. Once sudah kejar, you dapat tangkap. Okay, ayam bukan senang nak tangkap, betul tak? Susah. Okay, cuba try tangkap ayam. Mencirit. Kalau you tak ada skill, kalau you tak pernah tangkap ayam, you try tangkap ayam, saya boleh guarantee, okay, you akan mengambil masa at least kurang-kurangnya setengah hari untuk tangkap ayam. Itu pun kalau you berani lah. Alright. Lepas tu bila you dah tangkap ayam tu, you kena ikat ayam tu, betul tak? You kena ikat dia punya kaki. Barulah, okay, ayam tu dia akan stay, dia akan kekal. Alright. Sama juga macam ilmu. Once you dah tangkap ayam tu, you kena ikat. Dah tangkap, dia kena ikat. Ikat tu bermaksud you kena buat. Kalau you tak buat, ayam tu dia akan lepas balik. Ilmu tu dia akan terlepas balik. You akan hilang ilmu tu. You akan hilang dia punya sistem, dia punya proses tu, you akan lupa. Alright. Saya dapat benda ni hampir 10 tahun. Advertising, marketing and sales. Saya dapat benda ni hampir 10 tahun. Saya dah menjebakkan diri dalam dunia perniagaan ni hampir 10 tahun. Now it's a process. Alright. Now it's a process. Okay, tuan-tuan dan puan. So, pertama sekali, you mesti kena fokus. Alright? Fokus. Apa yang membuatkan ramai gila orang gagal adalah sebabkan dia tak fokus dengan apa yang dia nak. So, contoh dia, kalau dia nak RM30,000 sebulan, dia tak bagi pun sebenarnya 100%. Sebab apa? Sebab yang 100% tu dia kena bahagi. Ni, semua ni, benda-benda jahat ni, dia tarik. Terbahagi, dia kena bahagi dekat entertainment, dia tengok Netflix lah, dia tengok dia dengar Spotify lah, benda-benda tu semua. Okay, dengan COVID-19 lah, pasal politik lah, dengan social media lah, dia tengok guys, social media ni bahaya. Yang this one sangat-sangat bahaya. Okay, ramai gila saya punya student, ramai gila dia rasa dia buat bisnes, tapi sebenarnya
satu hari tu dia hanya menghabiskan masa dia hanya consume content dekat social media. Dia consume content dekat social media, tapi dia tak buat apa. Dia sendiri tak aktif dalam dia punya business. Bayangkan, ini sangat bahaya. Social media adalah satu benda, sama ada dia boleh menjatuhkan anda ataupun dia boleh bermanfaatkan anda. Okay, so you kena pilih. Ada cara untuk memanfaatkan social media. Alright, dekat dalam sekolah jualan lebat, saya bagi tahu macam mana cara dia, okay, untuk menggunakan social media dengan betul. Macam mana nak keluarkan content. You kena jadi producer. Kalau you jadi consumer, kalau you consume content instead of produce content, right, you akan miskin. Sebab orang yang kaya, dia producer, dia produce content. Dia keluarkan content untuk orang tengok content dia. Nampak tak? Kalau you consume content, bermaksud, okay, you dalam kategori orang yang miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok orang-orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab you tengok content dia, sebab tu dia berjaya. Betul tak? Okay, dekat situ je you boleh fikir, kenapa dia berjaya? Oh, sebab aku tengok content dia, sebab itulah dia berjaya. Dan you kena buat benda macam tu dekat diri you sendiri, untuk you punya business, untuk you punya personal branding. Alright? It's very important, guys. Pertama sekali, fokus. Ni, ini sangat penting. This is very important, guys. Pertama sekali, fokus. Alright? Kedua, kenapa ramai gila orang gagal adalah disebabkan dia punya attention span. Okay? Attention span. Maknanya dia punya tempoh perhatian, tempoh hayat perhatian dia, pemerhatian dia, tempoh hayat dia tak panjang, pendek. Okay, pendek. Alright, saya masih lagi ingat Jim Rohn, dia punya quote, dia kata nowadays manusia punya attention span hanya adalah sama dengan goldfish. Okay, goldfish punya attention span lebih kurang dalam 8 saat, 8 ke 15 saat lah. 15 saat tu pun sebenarnya susah nak dapat. Sekarang ni dalam 8 saat, 5 ke 8 saat lah lebih kurang. Okay, 5 ke 8 saat. Okay, ini penting. 5 ke 8 saat. Ni sangat penting, guys. Okay, please bear with me, please pay close attention. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun sampai sekarang masih lagi, alright, kadang-kadang saya terpesong disebabkan attention span. Terpesong tu maknanya instead of saya put 100% fokus dekat saya punya business, tapi disebabkan attention span ni, saya terjejas. Okay, saya terlajak sikit. Lepas tu saya tarik balik diri saya. Okay, so dia boleh macam ni tau. Attention span ni, alright, attention span ni dia lebih kurang macam berapa lama you boleh fokus untuk buat sesuatu benda. Berapa lama you boleh fokus untuk buat sesuatu benda, sesuatu perkara, ataupun daily, ataupun task, satu kerja. Okay, berapa lama you boleh buat. So contoh sepanjang you tengok video ni, okay, adakah, ni soalan saya, adakah you tengok betul-betul 100% ataupun sambil you tengok WhatsApp, sambil you tengok video ni, sambil you tengok YouTube, sambil you tengok video ni, sambil you layan you punya internet, sambil you tengok video ni, sambil you layan Facebook ataupun Instagram, ataupun check you punya email. Okay, jujur dengan diri you. Okay, alright. So kalau you masih lagi berada dalam tu, bermaksud you punya attention span ni sangat-sangat critical. Alright. Pernah tak you buat satu perkara, lepas tu bila you buat satu kerja, masa itulah you dekat you punya tab itu kan, Windows kan, dekat you punya Google Chrome tu, tak tahu lah you guna apa, tapi kat Google Chrome ataupun Mozilla Fox tu, you boleh buka multiple tab, betul tak? Ramai gila orang ada sindrom multiple tabs. Dia buka multiple tabs. Bila you buka multiple tabs, sebenarnya secara subconsciously you condition you punya minda, okay, untuk dapatkan attention span yang sangat-sangat lemah. Sangat lemah. Sebenarnya you tak sedar benda tu. Nah, benda tu dia akan reflect dalam you punya business. Alright, sebab apa? Sebab kesemua top performers, dia punya attention span dia boleh fokus dekat satu perkara yang dengan sangat lama. Now, attention span ni dia lebih kurang ibarat macam, okay, dia lebih kurang ibarat macam muscle. Okay, dia macam muscle. Okay, muscle. Untuk you besarkan muscle, contoh dia macam ni. Okay, contoh dia macam macam ni. Okay, contoh you pergi ke gym. Okay, you pergi ke gym. Alright. Masa first day tu,
You pergi gym, ya Allah, memang tak tahulah you pernah pergi ke gym ke tak. Okay, tapi kalau you pergi ke gym, hari yang pertama you pergi ke gym, you balik, confirm you tak boleh bangun tidur. Confirm the next day tu, tengoklah kalau you buat macam mana. Tapi kalau you ada personal trainer, you ada coach semua, saya tak rasa lah you akan ada simptom macam ni. Tapi kebanyakan orang, okay, yang newbie, alright, yang baru nak start pergi gym, dia pergi ke gym, dia bantai habis-habisan, right, dia buat bicep lah, dia buat tricep lah, dia buat dia punya six pack, dia buat semua benda dekat dia punya badan. The next day tu confirm KO nya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh naik, dia tak boleh bangun, right. So the next day, dia tak boleh apa. Hari yang ketiga, dah okay sikit, dia pergi gym, sakit lagi. Okay, hari yang kelima dia pergi gym lagi, okay sikit. Hari ketujuh dia pergi gym lagi, dah okay. Sebab apa? Hari ke-8 dia bangun, tak ada apa-apa, dah okay, masa dia dah okay. Hari ke-8 dia pergi gym, best. Hari ke-9 dia pergi gym, wish, best betul ni. Nampak tak? Sampai dah sebulan, dia train dia punya muscle every single day. Okay, dia train, dia pump, dia pump. Last bila dia tak pergi gym, right, last dia tak pergi gym, dia rasa diri dia tak complete, something wrong. Macam makan lah, you kena makan, kau tak lapar. Sama lah, kau tak pergi gym, dia lapar. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ini yang dipanggil memory. Okay, memory. Muscle ni adalah memory. Sama juga macam attention span, it's a memory. Every single thing yang you buat akan reflect balik dekat you punya attention. Contoh dia, okay. Contoh dia, you tengah makan, sambil you makan, you tengok Facebook. Sambil you makan, you ni sebagai contoh lah, sambil you makan, you baca email, okay. Sebenarnya you tak makan, you tak pay attention pun dekat you punya makan. Sebab tu bila orang tanya sedap ke tak sedap, tak okay kot. Sebab you tak betul pay attention dekat dia punya rempah, dekat dia punya kari, dekat dia punya sos, dekat dia punya tak cukup garam ke, nampak tak? Okay. Sama juga kalau misalnya you tengah membaca. Pernah tak you baca email ke, you baca dekat post ke, ataupun you baca apa-apa lah dekat online ni, bila you baca, you tak faham pun sebenarnya apa yang you baca. You baca paragraph by paragraph, betul tak? You baca, tapi bila habis, apa ni, aku baca, aku termiss point ke apa ke. Sebab bila you baca, sebenarnya secara subconsciously tu, you tengah teringat apa tau? You tengah teringat pasal you punya family, you tengah teringat pasal duit kat dalam bank account you tak cukup, you teringat balik pasal politik, you teringat balik pasal cerita yang you baru tengok semalam, drama Korea TV3. Okay, apa ending semalam aku lupa. Right? Ataupun apa bila next episode. Nampak tak? Itulah benda-benda sebenarnya secara dia condition. All the small things, very very little things yang you buat, sebenarnya itulah yang membuatkan, alright, you punya attention span tu sama ada dia naik, dia tinggi, ataupun dia 5 ke 8 saat, ataupun dia tak ada, dia tak ada limit. You boleh pay close attention dekat satu perkara. Sebab apa tahu? Sebab attention ni, bila you pay enough attention, okay, batu pun boleh pecah. Pernah tak dengar ayat tu? Okay, you bagi betul tak attention, percaya dekat saya, dunia ni, right, you akan nampak dunia ni dengan berbeza kalau once you pay extra attention. Sebab tu perhatian ni sangat-sangat penting. Focus, attention, dia go side by side. Dia hidup bersebelahan, dia coexist. Tak ada fokus, tak ada attention. Tak ada attention, tak ada fokus. You mesti kena ada attention, baru you boleh fokus. Alright? Sama juga macam jogging. Oh tak? Jogging pun samalah. Okay, you kena jogging. Hari pertama jogging, semput gila, macam nak mati. Okay, hari kedua bersama, ketiga, keempat, kelima, hari ke-6 you dah okay sikit. Hari ke-7 best, 8 best. Okay, hari ke-30 you dah fitness level, you dah back to normal. You dah betul-betul healthy and fit. Alright? So, dia macam ni tau. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Okay. Attention span ni, dia lebih kurang macam ni. Okay. So, every small activity yang you buat, kalau you conditionkan diri you untuk you fokus, lama-lama, muscle ni dia makin besar. Ni muscle you. Ni muscle. Okay, small activity. Maksudnya, pertama sekali, macam mana you nak naikkan you punya attention span. Never ever jangan sesekali multitasking. Jangan sesekali multitasking. Ini sangat bahaya. Jangan. Tuan-tuan dan puan, jangan. Sebab kalau you multitasking, sebenarnya secara subconsciously you conditionkan you punya memory kat sini untuk you ada attention span yang lemah. Bila you ada attention yang span yang lemah, you apply benda tu dalam you punya fokus, you apply benda tu dalam you punya business, itu yang tak jadi tu. Itu yang tak jadi tu. You rasa nampak benda ni remeh-temeh kan? Tapi percaya cakap saya,
Percaya cakap saya. Jangan multitasking. Right? From now on, kalau boleh, dekat you punya Google Chrome tu, jangan ada lebih daripada satu tab. Jangan ada lebih daripada satu tab. Bukan saja bila you buat bekerja tau. Contoh dia macam you tengah tidur pun, bila you nak tidur, you punya handphone tu kalau boleh campak jauh-jauh. Kalau you tengah tidur, handphone you tu kalau boleh letak dekat dalam bilik yang lain. Letak dalam bilik yang lain. Itu akan improve you punya attention span. Sekarang ni nak tidur, focus on sleeping. Tidur. Sebab tu kadang-kadang ramai orang tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab dia nak tidur pukul 12, tapi last sekali tidur pukul 1.30. Sebab apa? Sebab masa nak tidur tu dia main Facebook, dia tengok Instagram, dia tengok video tu, video ni. Ya Allah, social media macam saya beritahu anda, sangat-sangat berhantu, sangat-sangat bahaya. Dia boleh bunuh you punya business. Stay away. Okay, stay away. Pertama, jangan multitasking. Okay. Kedua, tuan-tuan dan puan, YB, datuk-datuk sekalian. Alright. You mesti kena ada set clear outcomes. Oops. Set clear outcomes. You mesti kena ada goals. You kena ada goals. Okay. Ramai orang tak ada goals. Bila you tak write down your goals, bermaksud you tak ada business, you tak ada plan. Okay. You kena ada goals. Macam mana nak baca 30,000 you kena ada specific blueprint untuk buat benda tu. Jadi again, dalam sekolah jurnal lebat, saya bagi tahu exactly apa yang nak kena buat step by step. Bermula dengan content, lepas tu jadikan content tu you punya iklan, tahu tak? Lepas tu capture database, follow up dia, buat you punya sales process. Semua tu adalah proses dan you kena learn the process. Okay. Ketiga, macam semua yang saya tunjuk tadi tu, okay, you kena remove all the distraction. Remove distractions. Remove distractions. Contoh distractions tu apa? WhatsApp distractions, email distractions, social media distraction. Kalau boleh block social media tu daripada apa yang nak buat. Okay, block. Tuan-tuan block. Seriously block. Okay, jangan lagi membazir masa dekat you punya social media tu. Dia tak mendatangkan hasil pun. Melainkan, okay, kalau you menggunakan social media untuk dapatkan customer dan juga sales lah. Okay. Again, social media ni again, macam mana tahu you, okay, saya letak sign dekat sini. Kenapa saya tekankan kat social media? Macam mana nak identify sama ada you guna social media ni sebagai business ataupun sebagai bukan business. Tengok you ni sama ada you adalah producer ataupun consumer. Okay. Kalau setiap hari kerja you consume bahan-bahan konten orang, kalau kerja you setiap hari you consume, tengok video, baca post, tengok story orang lain yang bukan you punya sendiri, bermaksud you berada dalam kategori attention span yang sangat-sangat lemah. You tak ada fokus pun. Sorry guys, sorry. Okay, saya tahu benda ni agak kasar untuk cakap dengan you, tapi sebenarnya you tak ada business pun. You tak buat pun you punya business. You tak kerja pun dalam you punya business. You tak fokus pun dalam you tak serius pun dalam you punya business. Okay. You tak serius. Tapi kalau you kerja you setiap hari you produce content, tak kisahlah content tu it could be live, it could be video macam ni, ataupun copywriting. Okay, you hantar email, you hantar chat. Okay, maksudnya you keluarkan content untuk diri you sendiri, untuk you punya business lagi banyak daripada apa you consume. Then okay, you mungkin ada business dan you tengah slightly improve you punya attention span dan juga fokus, which is good. So tengok dekat mana you, kat mana you, producer ke ataupun consumer. Alright, producer ke ataupun consumer, senang je nak tahu. Okay, saya ada satu blog post tak silap saya dekat saya punya blog. Okay, you boleh pergi ke hazlikalim.com /blog. Okay, /blog, nama saya hazlikalim.com /blog. Dekat situ ada satu post saya banyak cerita pasal producer dan juga consumer ni. Very important. Okay, dia punya konsep dia sebenarnya mudah nak faham. And kalau you faham, you tangkap benda ni, insyaAllah okay, dia boleh cure. Okay, dia boleh ubat you punya lack of focus. Keempat, you kena fall in love. You kena jatuh cinta. Okay, guys, ini kalau you tak boleh jatuh cinta dengan benda ni, okay, susah untuk you berjaya. Alright, susah. You kena fall in love dengan keluarkan iklan dan you rasa teruja untuk tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Nampak tak? Okay, kalau aku buat iklan macam ni, apa respon orang, macam mana jadi dia, apa orang akan komen, you kena fall in love dengan design satu marketing funnel, hantar traffic masuk dalam marketing funnel, tengok apa dia punya outcome. You kena fall in love dengan proses tu.
Okay, macam saya fall in love. Saya suka design satu brand new marketing funnel dan saya akan tengok apa yang akan berlaku dekat marketing funnel tu. Okay, saya suka design satu sales page, sales process. Saya suka design satu webinar. Okay, video punya content. Saya suka buat benda-benda macam ni, video macam ni. Saya suka keluarkan content memberi manfaat kepada ramai orang. You kena suka memberi manfaat kepada ramai orang. You kena suka kalau misalnya orang tu dapat manfaat daripada you. Alright, you kena suka betul. But it's a process. Now you kena fall in love. Kalau you tak suka dengan apa yang you buat, then you punya attention span, dia akan affect you punya attention span. Sebab apa? Sebab percaya sikap saya, once you fall in love dengan apa yang you suka, you takkan rasa macam you kerja pun sebenarnya. Okay, ada pepatah kan dalam masalah kan. Okay, yang kelima, last kali. Alright, you kena develop a habit. Dan habit ni akan buat you menang. Right? Every now and then, you mesti kena ada satu achievement, walaupun small achievement. Contoh dia macam pergi gym ataupun jogging tadi lah. Alright, tak lama pun untuk you dapatkan small achievement. You nak rasa menang tu. Contoh dia, you pergi gym 7 hari. Hari pertama you pergi gym, rasa badan you lemah. Hari kedua lemah, 3 tak best, 4 aduh sakit lagi, 6 dah okey, 7 okey, 8 you dah rasa best. Nampak tak? Setiap hari you kena ada rasa macam progress yang sebenarnya you sedang menang. You kena inject satu habit dalam diri you yang you kena setiap hari tu you kena ada rasa satu benda yang menang. Sebab manusia ni kalau dia tak rasa ada kemajuan dalam diri dia tak rasa yang dia buat satu benda tu dengan betul. Dia tak dapat result. Kalau you dapat result, okay, dia akan suka proses tu, you akan enjoy proses tu. Bila you enjoy satu benda, barulah you punya perhatian, you punya attention span tu dia akan expand. So apa yang berlaku? Alright, kesemua ni sebenarnya you membesarkan muscle attention span. Dia makin lama makin besar. Makin lama makin besar. So ini time. Okay, so small activity. Alright, lepas tu kita ada, sebenarnya small activity ni the condition kita punya memory untuk, alright, attention. Okay, so untuk dapatkan attention, pertama sekali you can exercise you punya memory. In order for you to exercise your memory, conditionkan dia, you kena bermula dengan small activity, your daily activity habit. You kena fall in love, buang semua distraction, set clear outcomes apa yang you nak kena buat. You kena ada satu blueprint yang jelas yang you boleh ikut dalam you punya business. Now jangan never ever multitasking yang alone. Okay, kalau you contoh dia, ini sebagai contoh lah, multitasking satu benda, satu lagi benda, jangan sesekali kerja benda yang tak pasti ataupun shiny syndrome objects, okay, ataupun benda yang menjanjikan you 1001 jenis harapan. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, fokus on one thing, fokus kepada satu benda saja sampailah you berjaya. Percaya cakap saya, that is the secret. Okay, that is the secret. So benda ni dia akan reflect, benda ni dia berkait rapat dengan you punya kejayaan. Sangat berkait rapat dengan you punya kejayaan. Now, apa yang saya bagi tahu anda inilah juga apa yang saya buat setiap hari. Okay, on a daily consistent sampai dah sekarang, walaupun dah 10 tahun saya berniaga, sampai sekarang saya masih lagi tengok apa yang saya buat dalam saya punya bisnes. Adakah saya menghadapi masalah-masalah seperti apa yang saya tunjuk dekat depan ni? Adakah saya multitasking? Saya ada clear goal ataupun tidak? Apa distraction yang saya ada dalam saya punya bisnes sekarang ni? Nampak tak? Sebab apa tak? Saya tahu ramai orang gagal disebabkan dia tak ada fokus, lack of focus. Dia tak fokus sebab dia tak jelas dengan apa yang dia nak. Dia tak jelas macam mana nak dapatkan duit. Alright, tak ada clarity, tak ada fokus. Jadi you kena jelas apa yang you nak implement dalam your business. You kena jelas dengan blueprint, dengan sistem, dengan proses. Nampak tak? Untuk jelas dengan benda ni, you kena belajar, then train your mind. Focus on learning. Focus on train your mind. Improve you punya mindset, improve you punya skill. Lepas tu fokus, dia sama kait rapat dengan you punya. Kenapa you tak boleh fokus? Disebabkan you punya attention span you sangat-sangat rendah. Attention span you 5 ke 8 saat je, lepas tu you dah buat benda lain. Nampak tak? You tak put an effort pun dengan you punya business. You tak buat pun dengan apa yang you belajar. Tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab daily habit you dah terbiasa. You dah terbiasa hari-hari you buka internet you tak buat kerja pun. You main social media, you tengok Netflix, you baca email, you tengok YouTube, you main game lah, apalah itulah, inilah benda yang bukan. Last sekali sampailah ke sudah berbulan-bulan you repeat the cycle over and over and again, and then you complain you tak berjaya.
Sebab apa tau? Attention span. Tengok orang-orang yang berjaya dekat sekeliling you, mereka semuanya sangat-sangat fokus dalam punya bisnes. Sangat fokus. Okay, sangat fokus. Alright. Okay. You boleh tengok again. Saya tak nak berkait rapat dengan benda-benda yang tak ada kena dengan bisnes ataupun politik. Tapi tengok dalam situasi politik sekarang ni, okay, less noise, more result. Alright, saya faham lah. Okay, tak faham sudah. Alright, saya tak nak memilih mana pihak, tapi you boleh tengok sendiri. Less noise, more result. More noise, satu benda tak ni, haprak. Asyik membebel, dia pompang-pompang, tak fokus kepada kerja. Dia punya attention span dia asyik nak berbalah, nak bergaduh. Nampak tak? Kalau you less talk, do more work. Less buat benda yang bukan-bukan. Small activity tu dia add up jadi small wins, jadi menang. Okay, small activity yang you buat, okay, lama-lama you akan rasa menang. You akan rasa benda tu jadi small wins. Okay, benda you stack up the wins. You susun kemenangan tu setiap hari. Menang. Makin lama menang tu makin besar. Bila menang tu makin besar, right, dia akan develop you punya habit. Bila develop punya habit, okay, you train you punya exercise untuk you pay attention dalam you punya business tu lebih tinggi, lebih kuat, lebih fokus. Bila you lebih fokus dalam you punya business, boom, tuan-tuan dan puan, masa tu you akan tengok you punya business gila, right? You punya fokus. The number one reason, nah, saya boleh buat conclusion dekat sini, right? The number one reason, you suka ke tak suka, whether you like it or not, kenapa ramai orang gagal, okay? Kenapa ramai orang gagal adalah disebabkan lack of focus, tak ada dia punya dan dia punya attention span dia sangat-sangat rendah. Okay, sangat-sangat rendah. So dia punya cure dia to all this problem adalah, okay, dia punya cure dia, ubat dia, kenapa you masih lagi belum berjaya? Fokus. Nak dapatkan fokus, attention. Improve you punya attention. Attention. Ni. Ini je dia punya apa, fokus lah ni. Fokus. Alright, dia punya formula dia. Okay, formula dia. Focus. Right, so this is the formula. Nak ubat kenapa you gagal, nak tahu kenapa orang berjaya you tak berjaya, right? Nak tengok kenapa kawan-kawan you kat social media semuanya dah berjaya, you tak berjaya lagi. Kenapa orang yang join seminar pertama yang you join 5 tahun lepas mereka dah berjaya, you join sama seminar dengan orang tapi tak berjaya lagi. Kenapa you bila masuk seminar, alright, ada orang yang duduk dekat sebelah you masa 5 tahun lepas, sekarang ni dia dah dekat on stage jadi sharer, bercerita tentang kisah kejayaan, you masih lagi dekat tempat duduk. Sebab tahu? Sebab dua benda ni je. Saya boleh garanti dua benda ini saja, focus and attention. Guys, itu saja daripada saya. Alright, saya harap anda dapat sesuatu daripada video ni. Again, kalau you rasa video ni bermanfaat kepada anda, fokus untuk share. Fokus untuk share video ni kepada ramai orang. Sebab you keluarkan masalah orang, Allah akan keluarkan you daripada masalah you, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Sebab itu adalah apa yang ternyata dekat dalam Al-Quran. Okay, so guys, again, okay, kalau you berminat untuk belajar benda ni, okay, you nak belajar the sistem macam mana saya, kalau you nak belajar benda ni, okay, you nak belajar benda ni, alright, saya ada satu sekolah, nama sekolah tu Sekolah Jualan Lebat. You boleh pergi ke Sekolah Jualan Lebat, okay, sekolahjualanlebat.com, okay, you boleh pergi ke situ, pergi je dekat sekolahjualanlebat.com. Alright, lepas tu dekat situ ada free training. You boleh tengok free training tu. Dan kalau you suka apa yang you suka, and then you boleh enroll. Dan dekat dalam Sekolah Jualan Lebat ni, saya teach exactly, okay, saya teach exactly macam mana cara dia. Saya buat ketiga-tiga ni. Okay, macam mana nak guna advertising, macam mana nak guna marketing, macam mana nak buat sales dalam bisnes, right, menggunakan cara saya, sistem yang saya develop, okay, proses yang saya sendiri guna dalam saya punya bisnes selama hampir 10 tahun sekarang ni, yang saya dah refine, saya retune. And kalau you berminat dan benda ni dia apply apa saja bisnes sekalipun, tak kisahlah you buat insurance ke, you buat network marketing MLM ke, you jual penapis air ke, you jual apa saja bisnes sekalipun, you buat apa saja bisnes sekalipun, right, as long as you menjual, nama dia menjual,
as long as you salesman, saleswoman, you menjual, okay, I'm sure, alright, I'm sure sekolah jualan lebat dia boleh bantu anda sebanyak yang mungkin, okay, untuk you naikkan lagi, gandakan lagi, triple, okay, 10 times more daripada apa yang you dapat sekarang ni, okay, you punya profit dan juga customer. Okay, kalau itu yang berminat, kalau itu apa yang you minat, pergi ke sekolah jualan lebat, tengok free training, and then enroll ke dalam sekolah jualan lebat. Alright guys, so again, itu saja daripada saya. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin, YB semuanya dilimpah dengan rahmat Allah dan juga rezeki yang melimpah ruah. So kita sudahi dengan bersalawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya berjaya dunia dan juga akhirat, dan juga kita semuanya dikumpul dan ditempatkan ke dalam syurga Firdaus, tanpa dihisap. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jumpa anda di video training yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okay, jumpa anda di seterusnya. Talk to you soon. Bye.